Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Sawadikap. Kapkun. Maaf, saya hanya boleh bercakap bahasa Melayu di sini. Dua perkataan saya boleh hafal, sawadikap dan kapkun. Baik, 2 tahun yang lepas, sahabat saya, Dr. Syukri Lamputih, datang ke Terengganu, negeri saya, dan bercakap soal Madinatus Salam. Mengutarakan pandangan, dan kami berbincang, apa itu Madinatus Salam. Dan dia memberi pandangan dia, apa yang mereka nak buat di sini. Apa itu Madinatus Salam. Dan selepas mendengar pandangan beliau, cerita beliau tentang Madinatus Salam, saya rasa cukup takjub. Dan saya berkata kepada beliau, Syukri, rakyat petani berjiwa besar. Dan itulah rakyat petani dalam sejarah ketamadunan Melayu di rantau ini. Selama ratusan tahun, daripada abad yang ke-15 dan paling nampak sekali pada abad ke-17, rakyat petani berjiwa besar memberi kepada dunia sebenarnya. Dunia Melayu dan juga dunia Islam. Dan apabila beliau bercerita tentang Madinatus Salam, saya kata, Syukri, kamu kembali kepada jiwa kamu, kamu kembali kepada jati diri kamu, masyarakat petani yang sebenar. Muslimin muslimat, petani cukup dekat di hati orang Melayu di Terengganu. Bila petani disebut, kami tergambar dalam minda kami sejarah-sejarah yang lampau. Apabila kami kehilangan seorang raja kerana ada konflik istana di sana, kami menghantar baka seorang raja untuk dibesarkan di petani. Anak raja bernama Zainal Abidin, Tengku Zainal Abidin. Apabila kami mahukan seorang raja kembali, kami kembali ke petani, memohon kembalikan anak raja kami. Kami sudah bersedia untuk berajakan anak raja yang dididik, ditarbiah di bumi petani. Dan jadilah ia raja Terengganu yang pertama, yang membentuk kerajaan negeri Terengganu. Pada abad ke-17, ada seorang ulama bernama Tok Syekh Duyung, Syekh Wan Abdul Kadir. Dia datang ke Pulau Duyung, membentuk satu masyarakat yang cukup bertamadun dengan ilmunya, dengan cara hidup Islamnya, sehingga kan kerajaan negeri Terengganu menganugerahkan kepada Tok Syekh Duyung dengan gelaran Lisan Terengganu, bermakna memberi tauliah ijazah pengiktirafan kepada Syekh Duyung untuk bercakap apa sahaja, dan itulah lisan Terengganu, itulah lidah Terengganu, dan itulah kata-kata negeri Terengganu. Dan kami membangun di Terengganu dengan bantuan daripada ulama daripada negeri, daripada kerajaan petani. Kerana itu apabila menjadi petani, ini cukup dekat dengan orang negeri Terengganu. Dan kami amat menghormati ulama ataupun orang daripada petani. Itu di negeri Terengganu. Itu di tamadun Melayu. Itu di Malaysia hari ini. Kerajaan Gresik, antara kerajaan Islam pertama di tanah Jawa, di Indonesia. Mereka juga mendapat tarbiyah daripada bumi petani.
Syarif Hidayatullah apabila datang nak menyebarkan Islam di Nusantara ini, singgah di Patani dan membentuk jati dirinya, membentuk kekuatannya dan pergi ke tanah Jawa. Islam datang daripada sini. Dan yang terakhir, apabila Khilafah Uthmaniyah diambang kejatuhan 1920-an, beliau mencari-cari siapa yang dapat menyatukan umat Islam. Pada masa itu, berlumba-lumba masyarakat di Arab untuk berpisah daripada khilafah. Di saat itu, beliau mencari siapa yang dapat menyatukan umat Islam, dan tidak lain tidak bukan ulama Patani yang dicari. Syekh Wan Ahmad. Dan disebut dalam satu kajian bahawa inilah anak Melayu yang amat dipercayai untuk menyatukan kembali umat Islam. Bukan umat Melayu sahaja, tetapi umat Islam. Untuk seorang ulama Patani, orang Melayu yang diharapkan untuk menyatukan umat Islam di bawah khilafah, walaupun tidak berjaya kerana kejatuhan terlalu hampir. Tapi itulah kepercayaan seorang khalifah pada ketika itu. Dan saya cuba sampaikan di sini bahawa itulah selama ratusan tahun Patani memberi hadiah kepada dunia. Dan apabila saudara saya mengutarakan akan membina Madinatul Salam, saya percaya Patani cuba kembali kepada landasannya untuk memberi hadiah kembali kepada dunia. Ini satu wawasan, satu cita-cita yang amat besar yang perlu didokongi, disokongi oleh semua, terutama daripada masyarakat petani. Kerana sejarah lampau menunjukkan bahawa masyarakat petani, tamadun petani dapat membentuk satu tamadun yang hebat. Mereka adalah pemberi baka yang terbaik. Mereka adalah orang yang pandai mentarbiahkan. Mereka memberi modal pendidikan yang terbaik. Dan malangnya semangat itu, jati diri itu, budaya itu, tamadun itu hilang buat seketika. Yang datang ke Malaysia bukan lagi keilmuan, tetapi tom yam. Yang datang ke tanah Melayu bukan lagi pemberi, tapi peminta. Ya. Mereka datang meminta-minta, kami memberi, masyarakat Melayu sana memberi. Tapi kami berkata, saya berkata, itu bukan kamu. Orang petani bukan masyarakat peminta. Ratusan tahun kamu adalah masyarakat pemberi. Pemberi, pembina, pemberi ilmu, pembina tamadun. Tapi hari ini kamu datang dengan meminta. Itu bukan kamu. Dan saya berkata kepada Syukri, Dr. Syukri, teruskan saudara, bina Madinatul Salam, kamu akan menjadi tamadun masyarakat yang memberi selepas ini. Itu kepercayaan saya. Dan apabila Dr. Syukri kembali pada bulan lepas, berjumpa saya, Dr. Afandi datang ke Patani, sampaikan sesuatu pada kami tentang Madinatul Salam. Saya kata, insya-Allah saya akan datang. Beliau bertanya, tajuk apa kamu nak bercakap? Saya kata, Madinatul Salam, hadiah Patani kepada dunia. Itu keyakinan saya. Kerana saya yakin sejarah berulang. Tapi sejarah tidak akan berulang kalau kamu tidak akan berulang kepada jati diri kamu. Kamu yang sebenar. Kamu yang pemberi, bukan penerima. Kamu yang menyampaikan, kamu yang membentuk, bukan kamu yang meminta-minta. Itulah kamu. Kalau Khalifah Uthmaniyah yang terakhir, Saudara Al-Hamid yang kedua, percaya kepada seorang anak Melayu yang kecil berbanding orang Turki, berbanding dengan orang Arab, Syekh Wan Ahmad, kenapa kamu tidak mampu untuk membina keyakinan kepada dunia Melayu paling kurang ataupun dunia Islam secara keseluruhannya? Jadi, kenapa masyarakat pemberi itu dapat dibentuk?
Kerana pada masa itu Patani membentuk satu tamadun yang hebat, yang membentuk masyarakatnya menjadi masyarakat yang suka memberi. Dan inilah yang perlu ditonjolkan dalam Madinatus Salam. Menonjolkan bahawa inilah Madinah yang sebenar. Seperti mana Rasulullah membina tamadun di Madinatul Munawwarah dahulu. Muslimin muslimat yang saya hormati, dunia tidak mengenali Itali sangat, negara Itali. Tapi dunia mengenali bandar Rom, kota Rom. Dunia tidak mengenali Hijaz ataupun Saudi sangat dahulu. Dunia mengenali Madinatul Munawwarah. Dunia tidak mengenali negara Perancis. Tapi dunia mengenali kota Paris. Dunia mengenali kota London. Negara sebenarnya satu entiti yang tersendiri, tapi bandar memainkan peranan yang besar. Jika tuan-tuan dapat membentuk Madinatus Salam, tuan-tuan kembali membentuk satu bandar yang dikenali tidak lama lagi. Dengan keilmuannya, dengan pendidikannya, dengan kesihatannya, dengan perumahannya, dengan ekonominya, sudah melengkapi satu cita-cita yang kita mahukan membentuk satu tamadun yang hebat. Jadi saudara berada dalam dasar yang betul. Membentuk satu kota di mana semua dikala umat Islam sedang menghancurkan kota-kota. Kota Baghdad dihancurkan. Kota-kota di Hadramaut dihancurkan. Kota Yaman dihancurkan. Kamu kembali membentuk kota kamu, yang akan menjadi model, akan menjadi contoh kepada umat Islam tidak lama lagi. Dan izinkan saya sebagai orang Melayu di Terengganu untuk bersama dengan anda semua, untuk bersama menanam saham membina tamadun yang akan datang melalui kota Madinatus Salam. InsyaAllah. Sama-sama kita membina satu jariah yang terbaik untuk umat Islam. Dan jadikan ia sebagai satu hadiah yang terbaik daripada orang yang terbaik kepada umat Islam keseluruhannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Muhammad Afandi Saleh di atas tema